Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita sambung lagi BTD 1123 berkenaan dengan phase transformation, dan kali ini kita bincang tentang heat treatment of ferrous alloys. Jadi mana topik sebelum ini, topik kali ini pun agak berat kerana dia melibatkan beberapa terma yang baru dan juga graf yang baru. Kita akan nampak satu diagram yang baru yang saya akan perkenalkan kepada kalian, dan itu pun penting untuk anda faham keseluruhan topik kali ini. Okay, untuk introduction kembali berkenaan dengan topik kita, kali ini kita akan bincang tentang heat treatment, hardenability dan annealing process. Okay, kita bincang sebelum ni berkenaan dengan austenite ferrite. Austenite ialah gamma, ferrite ialah alpha. Kita bagi contoh kat sini dua cube dan unit cell di mana ia represent austenite dan juga ferrite. Tapi kita akan belajar juga topik kali ini ialah berkenaan dengan martensite. Ini adalah bentuk martensite. Dia adalah satu lagi fasa, satu phase dalam iron carbon punya phase diagram yang asalnya tak ada, tetapi hasil daripada proses yang dibuat oleh metallurgist ataupun material engineers, maka terhasilnya martensite. Dan itu yang kita cuba bincangkan kali ini. Semua ni kalau kita tengok sebenarnya berkait rapat dengan temperature. Sebab apa berkait rapat dengan temperature? Sebab kita tahu bila ada temperature, kita tingkatkan dia ataupun turunkan dia, dia akan mengakibatkan atom-atom akan berubah. Kan kita bincang itu bagaimana satu-satu unit cell tu di dalam iron sendiri boleh berubah daripada FCC ke BCC semata-mata kerana haba saja. Sebab haba ni adalah energi, yang kita bagi energi kepada atom tu dah mula boleh bergerak dan dia mula bergetar. Lagi banyak haba, lagi banyak getaran dia dan boleh berubah struktur. Jadi martensite ni pun salah satu daripada proses di mana hasil daripada kajian metallurgist, kita panggil orang yang hasilkan material-material baru ni, kita panggil sebagai metallurgist. Hasil daripada tindakan mereka ni, maka terhasillah satu lagi bentuk phase di dalam iron carbon punya alloy. Untuk heat treatment of ferrous alloys, microstructure can be modified by heat treatment techniques. So heat treatment techniques ada beberapa. By controlling the heating and cooling of the alloys at various states, it will force phase transformation which affects the mechanical properties. Jadi bukan sekadar saja-saja kita tukar dia punya atomic structure tu, dengan tertukarnya atomic structure tu maka akan berubah juga dia punya mechanical properties. Effects of thermal treatment depend on the alloy, on its composition and microstructure, on the degree of period prior cold work and on the rates of heating and cooling during heat treatment. Jadi untuk yang sebelum ni kita bincang, ia adalah berbentuk kita panggil sebagai equilibrium process. Apa maksud equilibrium ni? Maksudnya kita hasilkan, kita tambah haba ataupun kita tarik haba daripada sistem tu dengan cara yang slow. Cooling rate dia slow, dia punya heating rate dia pun slow. Tetapi kita dapati bila kita buat something yang drastik, macam kita panggil sebagai rapid quenching, anda akan nampak nanti berkenaan dengan rapid quenching ni, kita mula sedar rupanya boleh tukar microstructure dia juga ke arah satu benda yang tak pernah ada sebelum ni. Jadi untuk hasilkan heat treatment process, ada beberapa konsep di dalam untuk ferrous alloy ni lah yang kalian kena tahu. Ferrous alloy maksudnya apa-apa yang alloy yang ada iron di dalamnya. Dan sebabkan ada iron tu selalunya akan jadi magnetic lah, property magnetic tu. Okay. So konsep pertama kena faham, to force a metal to do something, the normal loss of solubility will not let it do. And the usual case is to cause one phase to dissolve in another when it's normally wouldn't. Untuk mudah faham konsep ni, saya suka guna analogi antara air dengan gula. So kalau dalam normal temperature, room temperature kan 25 darjah macam tu, kita ubuh gula di dalam satu bekas air. Yang air tu normal temperature, kita kacau-kacau, kita akan dapati mungkinlah, kita bagi contoh dalam satu gelas tu kita ubuh gula. Kalau anda kata kita ubuh 5 gram contohnya, gula tu boleh larut keseluruhan. Okay. Kita ubuh lebih daripada 5 gram, kita kacau macam mana sekalipun, gula tu takkan larut dalam air tu. Sebab apa? Kita istilahkan air tu sebagai dia dah saturated. Dia dah saturated dengan gula. Bila kita tingkat ke haba, kita dapati kita boleh larut lebih banyak gula dalamnya. Kalau daripada
contohnya naikkan ke 35 darjah contohnya, mungkin boleh tambah lagi 5 gram lagi. Kalau kita naikkan lagi ke 40 darjah contohnya, mungkin boleh tambah lagi 5 gram dan seterusnya kan. Tetapi yang menariknya, bila kita cool it down, kan, in due time, gula tu akan recrystallize balik. Dia akan muncul balik. Sebab apa? Sebab daripada 50 darjah Celsius contohnya, dia dah ada dalam tu lebih kurang 15 gram kan. 15 gram gula dalam tu. Dan bila kita turunkan dia ke room temperature, dia dah jadi super saturated. Secawan gula boleh terima hanya 5 gram. Ini contoh lah. Secawan gula hanya boleh terima 5 gram gula yang terlarut di dalamnya. Di dalam konteks normal. Tetapi sebabkan kita telah naikkan haba air tu, kita dah boleh tambah 15 gram. Bila kita turunkan dia kepada room temperature balik, kita dapati situasi dalam tu adalah dipanggil sebagai super saturated. Sebab dia lebih daripada saturation yang boleh secara normal. So ni adalah konsep satu yang kita nak bincangkan. Nanti saya akan kembangkan lagi konsep ni. Konsep kedua, we must have a two-phase region at room temperature with a single phase region at a higher temperature. Ini lebih kepada kalau kita tengok balik pada phase diagram, temperature yang tinggi dalam phase diagram tu patut ada satu phase, tapi bila dia turun ke room temperature, dia perlu ada two phase. So secocoklah dengan apa yang kita nampak dalam phase diagram iron carbide phase diagram, di mana atas ni kita ada austenite iaitu gamma. Bila kita cool it down, kita boleh dapat ferrite dan juga cementite. So ni adalah yang apa yang kita cuba masukkan sini lah. So when we heat up the higher temperature, the metal becomes one phase. Bila cool it fast enough, we retain the higher temperature phase at the lower temperature, where it may exist at that phase or change into something else that's useful. So dalam phase diagram, kalau anda kita buat slow-slow, panaskan, slow-slow turun sejukkan, kita akan dapat tadi lah yang macam mana kita bincang sebelum ni. Daripada austenite, kita akan dapat ferrite dan juga cementite. Tetapi kalau anda kita buat rapid cooling, kita panggil sebagai quenching. Ini istilah baru yang kena tahu. Bila kita buat rapid quenching, maka dia akan berada dalam keadaan yang asal dekat waktu dia temperature tinggi. Ataupun sebabkan kita terlalu cepat, atom dia tak sempat rearrange menjadi dua phase tadi tu, dia bertukar menjadi something yang baru. Itu yang kita nak bincangkan hari ini berkenaan dengan bagaimana kita boleh menghasilkan martensite. Sebagai peringatan balik, ini adalah bahagian yang penting saya bincang sebelum ni kan. Iron carbon punya phase diagram dekat bahagian ni adalah bahagian penting. So, kita fokus kat sini. Untuk line-line ni saya tak bincangkan sebelum ni, dia ada nama khas. So dalam line eutectoid line ni, kalau ingat balik kan, eutectoid line yang memisahkan antara austenite dan juga alpha dengan cementite ni, ataupun ferrite dan cementite ni, kita panggil sebagai A1. Ini telah dikenali satu dunia lah. Nama dia A1. Kenapa A1? Itu jangan tanya-tanya lah kan. Cuma kena hafal lah. Eutectoid line ni kita panggil sebagai A1. Yang bahagian sini pula kita panggil sebagai A3. Dan bahagian sini kita panggil sebagai ACM. Ini berkenaan dengan cementite kan. A3, kenapa A3 pun saya tak tahu. Okay, so saya sebut A1. Cuba fahamkan ini adalah eutectoid line. Yang A3 bahagian sini yang memisahkan antara austenite dengan austenite plus ferrite ni, dan ACM ialah memisahkan antara austenite dengan austenite plus cementite. Okay, now austenite to pearlite transformation ni saya rasa semua dah faham lah. Kalau tak berapa faham, cuba tengok balik video sebelum ni. Ini melibatkan slow cooling dan slow heating. Jadi kita buat tu, kita bagi masa kepada atom tu untuk bergerak dan menyusun diri menjadi daripada austenite. Kalau dia panas, bila bawah tu dia jadi pearlite, ferrite campur cementite kan. Ada pula satu lagi phase yang kita panggil sebagai martensite. Seperti mana saya sebut sebelum ni, martensite ni dia secara naturally, kalau kita slow cool down dan sebagainya, tak akan dapat martensite. Martensite ni diciptakan oleh manusia sendirilah, tangan manusia. Dia buat kajian-kajian, dia dapati kalau ada kata rapid quenching, maka atom tu tak sempat nak beratur ikut yang biasa, menyebabkan adanya timbul martensite.
Apa kelebihan ataupun apa ciri-ciri martensite ni? Dia dipanggil super saturated interstitial solid solution of carbon and body centered tetragonal. So kita belajar satu benda unit sel baru iaitu body centered tetragonal. Sebelum ni BCC kan, body centered cubic. Tapi memandangkan karbon ni tersumbat di tengah-tengah tu menyebabkan dia memanjang ke atas, melonjong ke atas, kita panggil dia tetragonal, kita tak panggil cube dah. Okay, so apa yang terjadi kat sini kalau anda kata kita buat rapid cooling ni, by quenching in water, kita panaskan dan cepat-cepat masukkan dalam air. Bila kita buat macam tu, the structure change from austenite to martensite. Dia tak jadi dah perlite, dia jadi martensite pula kan. So temperature di mana startnya berlaku martensite transformation ni, pertukaran ke martensite, kita panggil sebagai MS. Apabila finish, kita panggil sebagai MF, martensite finish. Okay, the MS temperature for FEC alloys decrease as the weight percent carbon increases in these alloys. So berdasarkan composition asal. Ingat untuk setiap analisa kita, composition kita memang sentiasa tetap. So kalau berdasarkan composition asal, kalau anda kata banyak karbon atau kurang karbon, dia akan memberikan efek kepada MS tersebut. Austenite rapidly cooled to room temperature by quenching water will change to martensite. Kita sebut sebelum ni. Dia ada MS dengan MF. Dan apa yang kita boleh tunjukkan di dalam kita punya phase diagram ialah contoh bawah ni, weight percent carbon atas temperature. So kalau bahagian sini, area yang mana kita ada percent carbon dia kurang, kita akan dapat lathe martensite panggil. Kalau di area tengah-tengah ni, di mana eutectoid punya point ni kan, kat sini area ni kita panggil sebagai mix, dan sini kita panggil sebagai plate martensite. Ni basically ke arah microstructure, saya tak go into detail. Tapi bila kita tengok microstructure tu, kita boleh klasifikasikan sebagai plate martensite ataupun lathe martensite, dan dia ada sedikit perbezaan lah. Tapi generally martensite ni dia keras dan dia rapuh. So ada certain kegunaan kita nak martensite sebab kita nak kekerasan tu kan. Okay, now belajar satu diagram yang baru. Diagram ni nama dia TTT diagram ataupun time temperature transformation. Apa maksud time temperature transformation punya diagram? First of all, kita tengok dia punya X and Y. X dia ialah time, okay, dalam second. Temperature adalah dia punya Y axis. Cuma kita istilahkan graf ni sebagai semi-log graph. Sebab apa semi-log? Sebabnya di bawah ni adalah in log scale, dengan yang atas ni adalah normal scale. Normal scale ialah 0 hingga 100 kan. Dan daripada 100 jadi 200. 200 jadi 300, 400, 500 dan sebagainya. Untuk yang log scale yang bawah ni, X axis ni, sebab apa dia panggil log scale ialah sebab asalnya, tengok ni, daripada sini dia jadi 1. Ini adalah point 1 kan. Point 1 jadi 1. Nanti jadi 10. Nanti jadi 100. So kalau anda kata kita buat line sikit kat sini, dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas 10 berarti 11 kan. Kalau jadi ikut sebelah mana, hujung sampai sini, dia jadi 20. Dia bukan jadi 100. Sebab apa dia panggil log? Sebabnya di sini, daripada start sini, dia akan jadi 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90, jadi 100. Lepas sini pula, dia bukan 110, jadi 100, 200, 300 hinggalah ke 1000 dan seterusnya. Okay, so this is what is unique in semi-log punya graph. Okay, kenapa bentuk graf ni pelik macam ni kan? So kita ada eutectoid line kat sini. Okay, eutectoid line temperature kita dalam 727 Celsius macam tu. So eutectoid line ni sentiasa akan ada, dan atas daripada eutectoid line ni kita boleh expect dia sebagai austenite lah kan, tak ada isu. Cuma yang kat tengah ni kita ada S-curve dipanggil kan. S-curve ni memainkan peranan di mana dia menunjukkan kita punya starting phase. Yang di S-curve yang dalam ni ataupun C kan, bentuk C ni, dia adalah finishing line kepada transformation. Okey, tak apa, fahamkan tu dulu. Dan bawah ni pula kita ada yang MS dengan
F kan, MF kat bawah lagi lah. Tapi basically MS ialah di mana martensite boleh start, dan apabila dia M 50% maksudnya dia punya struktur dalam kita punya material tu dah jadi 95% martensite lah, dan seterusnya lah. Okey, atas ni pula kita ada austenite yang ditulis ni, A sebagai austenite, B sebagai bainite, P sebagai pearlite, dan M sebagai martensite. So yang baru kat sini ialah kita panggil sebagai bainite dan juga pearlite. Okey, jom kita tengok lebih lanjut berkenaan dengan TTT temperature diagram ni. S curve next to the temperature axis indicate the time necessary for the isothermal transformation of austenite to begin, and the second curve indicates time required for the transformation to be completed. The possible outcome of this is coarse pearlite, fine pearlite, bainite dan martensite. Apa maksudnya tu? Okey, ingat balik, ini adalah kita punya phase diagram kan, carbon weight percentage dan juga temperature. So andai kata kita punya composition adalah di bahagian sini kan, di mana kita punya detector point tu kan. So kita composition kita straight turun ke bawah ni. Kalau yang biasa kita akan dapat daripada austenite menjadi pearlite biasa kan. Tetapi kalau anda kata kita guna satu kaedah dipanggil sebagai isothermal transformation, kita boleh dapat benda yang lain. Okey, so kita tengok di TTT diagram ni pula. Kalau anda kata slow cooling memang pearlite, tapi kalau anda kata kita main masa dengan masa kan, kita cool down sampai satu tahap kat sini, kita kekalkan dia punya temperature kat sini. So bawah daripada 727, katakanlah kat sini ni 700, ataupun katakanlah lebih kurang 700 lah, 700 Celsius. Okay, kita turunkan daripada sini, tapi kita kekalkan kat sini. Kekal lama lah kan, time ni mungkin dah jadi sampai 1000 saat, ataupun mungkin dah boleh sampai berapa jam ke apa kan. Kita kekal kat sini, apa kita akan dapat bila dah lalu sini, dia akan mula transformasi kepada kita istilahkan sebagai coarse pearlite ni. Dia akan start dia makan masa sikit sampai ke hujung ni dia finish. Maka dia dalam tu tadi kita ada austenite kan, asalnya austenite sini. So, bila dah kat sini ni dia dah mula jadi pearlite, sampailah hujung ni dia finish jadi pearlite, maka kita akan dapat ialah coarse pearlite. Apa maksud coarse? Maksudnya dia besar lah, dia punya microstructure dia besar berbanding dengan fine pearlite. Okay, kalau nak dapat fine pearlite macam mana? Kita turunkan dia laju sampai satu tahap kat sini, kita biarkan dia. Dan biarkan dia pada temperature tersebut. Ini sebagai isothermal transformation. Biar dia kat sini lama. So daripada sini start dia tukar kepada pearlite, tapi kita istilahkan sebagai fine pearlite pula. Dia kekal biar maintain dia sampai lepas daripada sini dia finish. Maka daripada sini kalau dah maintain tu kita turunkan, kita cool it down naturally, kita dah dapat fine pearlite keseluruhannya. Okay, next, kalau anda kita nak lain pula, kita nak microstructure jadi bainite. Fine bainite boleh, coarse bainite pun ada. Tapi generally kita ambil sebagai bainite saja. Kita turunkan cepat-cepat sampai ke temperature sini. Of course kita manusia susah nak kawal lah, tapi bila guna mesin dia boleh spesifik kan, dia boleh check berapa temperature tu. So dia boleh turunkan cepat-cepat and then dia maintain temperature tu. Di sini dia makan masa sikit. So waktu ni masih lagi austenite dalam dia. Austenite sampai kat sini dia mula bertukar menjadi bainite. Sikit-sikit bainite kan, sampai ke tengah ni lebih kurang 50%. Sampai ke sini jadi 100% bainite. Okay. So itu cara dia. Kalau martensite pula, kalau anda kata kita rapid cooling terus kan, kita tak tunggu dah mana-mana isothermal, kita terus quench dia, kita terus sampai ke bawah ni, martensite akan mula bertukar dan akhirnya dia akan finish, maka dia akan jadi 100% martensite. So ni yang diistilahkan sebagai time temperature transformation. Dia ada banyak, kalau tengok dalam website internet memang banyak graf-graf TTT diagram ni. Saya pilih yang paling mudah untuk anda faham lah. Okay, anda boleh explore daripada situ. Okay, ni contoh
lagi satu, dia berkaitan sikit dengan time temperature transformation tu, tapi sekarang ni istilahkan sebagai continuous cooling transformation. Saya tak nak go too detail lah berkenaan benda ni, boleh anda baca kat sini, tetapi basically apa yang kita buat ialah kita punya cooling, continuous cooling ni, kita kalau anda kata kita boleh kawal menggunakan mesin, kita kawal, kita kata okey, nak dia punya cooling, sorry lah, ini dalam Fahrenheit kan, Fahrenheit degrees. So katakanlah kita nak cooling dia sebanyak 250 Fahrenheit per second, maka kita boleh set dalam mesin tu, start daripada sini, turun and slowly 250, every second dia turun 250, dan kita akan dapati banyak contohlah kan, kalau anda kata lambat lagi 60 Fahrenheit per second, dia makan masa lagi lah kan, dia tak boleh dah dalam 1 saat dia selesai kan. So dia mungkin makan masa lebih kurang berapa ni, kurang 30 saat kan? 30 saat. So turun 60 daripada sini 700 lebih kan, 727 jadi 660, 600, seterusnya lah. Kenapa dia curve? Sebab kita punya bawah ni adalah semi log kan, kita adalah log scale kat bawah ni. So apa-apa nilai yang berkadar terus, dan yang biasa kalau dalam graf kita akan buat bentuk straight, dia akan menjadi bentuk curve macam ni sebabkan dia adalah log scale so that's why macam ni. So bila kita tahu tu, kalau anda kata kita boleh set, katakanlah nak 1000 Fahrenheit turun per second, sama untuk Celsius juga, kita nak 1000 Celsius setiap saat, 1000 Celsius turun setiap saat, 1000 Celsius turun. Maka kalau anda kata kita boleh buat terlalu laju macam ni cooling dia, kita akan dapatlah mata side ni. So ini dia punya curve, kita akan tengok, oh dia tak lalu mana-mana S curve tadi kan, yang kita kata S curve, C curve kat sini ni, dia terus ke bawah ni, ke mata side. Tengok dalam masa 1 saat saja, sangat laju lah maksudnya kan, dia punya cooling dalam masa 1 saat, terus turun ni, maka dia akan dapat mata side. Kalau anda kata sini pula 250 ni, dia unik sikit. Sebab apa? Dia nak ke mata side tu tapi dia lalu sikit sini kan. Cuba ingat balik, ni adalah line untuk menceritakan dia start transformation kan. Jadi dekat sini dia akan, daripada austenite tu dia akan tukar sikit kepada perlite, tetapi dia tak sampai ke line sini untuk dia finish kan. Maka dia akan start sikit, dapatlah sikit, mungkin 20% ke macam tu kan, dalam tu struktur perlite, tetapi makin lama dia makin turun. Kat sini pula dia tukar menjadi mata side. Kalau macam ni pula macam mana? Kalau 60 ni dia lambat sikit kan, dia lalu starting line dan dia lalu juga finishing line. So kemungkinan besar 60 Celsius per saat ni dia menjadi 100% perlite. Okay, mungkin coarse perlite sikit ataupun fine perlite sikit, tapi generally dia adalah 100% perlite sebab dia sentuh dua kan. Di semua sentuh, di luar sentuh. Yang tadi ni hanya ni sentuh, tapi dia tak sampai mana lah. Dia turun bawah macam tu. Ni pula 10 Celsius per second pun samalah. Dia lalu start, dia lalu juga finish, maka dia akan dapatlah perlite. Okay, tu cara kita nak tengok graf ni lah. Okay. Yang menariknya pula, kalau anda kata kita guna tadi gambar tadi, continuous cooling transformation diagram tadi kan, menggunakan oil quench ataupun water quench, kita akan dapat different cooling rate. Kalau water quench, dia boleh terus ke molten side ni. Kalau guna oil quench, mungkin dia tak akan dapat ke dalam terus ke molten side. Dia lalu yang tadi, yang starting line tadi kan. Ni dia bentuk dia dah terpotong, dia saja dipotong kat situ. So dia akan lalu starting point, tetapi finishing point dia tak lalu kan. So mungkin ada dalam tu 50% perlite. Selebih dia menjadi molten side. Sebab kat sini tulis molten side perlite. So kalau kita ikut ni, dia lalu dan dia habis, maka kita dapat perlite sahaja, dia tak ada molten side. Yang ni dia tak lalu langsung sini kan. Sebab hujung ni dia kata dia adalah molten side. Kalau anda kata kat atas ni pula, dia lalu starting, dia lalu finish, maka dia akan dapat coarse perlite. So bila metallurgist faham benda ni, maka dia boleh fine tune apa benda kita nak. Daripada austenite tu, okey, awak nak apa? Kalau nak
martensite. Kalau awak nak keras kan, alloy awak tu keras, yang paling bagus adalah martensite. So kita guna water quench lah, cepat-cepat terus dapat martensite. Okey, awak nak campuran antara martensite sikit kan, maksudnya ada keras sikit atau perlite ni mungkin lembut sikit kan. Okey, so kalau nak je tu kita guna ni oil quench. So mungkin boleh dapat separuh-separuh kan. Kalau nak perlite saja, dan kita boleh guna ni kan, yang biasa punya. So akan dapat quartz perlite. So there's a lot of things, dan ni menjadi rujukan besarlah kepada metallurgist apabila dia nak modify the microstructure of steel. Okay, ni gambaran lah berkenaan dengan martensite. Boleh tengok kalau ferrite dengan perlite, dia punya hardness, kalau composition carbon dia adalah area sini kan, maksimum pun mungkin dalam 30 HRC, dia punya hardness value. Tetapi martensite boleh lebih, dua kali ganda, lebih daripada 2 kali ganda boleh naik atas. So ni contoh gambar martensite containing 0.8% of carbon. Okay, so ni contoh perbezaan antara lathe martensite. Boleh nampak dia macam chunky sikit lah, dia ada membujur macam tu. Tetapi plate type ni pula dia nampak macam banyak, macam rambut lah, lebih spiky. Okay, transformation of martensite to austenite to martensite in FEC alloy is considered diffusionless since the transformation taken too rapidly. So dia carbon tu tak sempat nak pergi mana-mana, dia terpaksa berada di tempat dia kan. Okay, apa pula tempered martensite? So martensite ni walaupun dia hard and brittle, bagus lah tu, cuma ada kelemahan je lah. Bila hard ni dia selalu brittle kan, jadi orang tengok bagus martensite ni ada, cuma terlalu keras sampai mungkin dia rapuh sangat lah kan. So kita nak turunkan sikit dia punya kerapuhan tu dengan cara kita tempered. So this is the way to improve a little bit the mechanical properties of martensite. Apa dia orang buat? So heat around 150 to 650, where it decomposes to two phase consists of BCC ferrite and small particles of cementite. Perlite lah kan. So boleh tengok sini dia punya maximum temperature yang akan dia, bila dah dapat martensite tu lah kan, kita dah cool down ke room temperature, kita panaskan dia sikit lagi, tak sampai ke tectonic line tadi. Tectonic line lebih kurang 727 kan. So bawah daripada tu lagi. Bawah daripada tu dalam 150 ataupun 150, dia bagi sedikit transformation kepada two phase ni. Okay. Keseluruhannya mungkin 100% martensite, tapi kita bagi dia haba. Again, haba ni untuk energy untuk carbon ni bergerak-gerak kan, ikut nak buat transformasi, terhasil lah kita punya perlite, ferrite plus cementite tadi kan. Maka itu melembutkan sikit lah martensite tu supaya dia menjadi property yang lagi bagus. Okay, increasing tempering time and temperature, hardness decrease due to particles and type grow bigger. So ni boleh tengok graf ni, contoh-contoh yang telah digunakan. Okay, saya tak go into detail. Dia ada satu lagi istilah dipanggil sebagai spheroidite. Okay, martensite is heated to just below eutectic temperature. Ni maksudnya bawah daripada 727 tu, and held for a period of time. Maintain kat situ. So maintain lama, such as for a day. Biar maintain temperature tu, apa akan terjadi? Martensite tadi tu dia jadi spheroidite dipanggil. Dia bentuk bulat-bulat macam ni. Bulat-bulat ni. So spheroidite ni ada dia punya property tersendiri yang mungkin dalam satu-satu application tu dia bagus untuk digunakan. Kita ada sebut tentang bainite tadi kan. So, kita tengok apa dia punya kelebihan kalau ada bainite ni. There is a fine microstructure of ferrite and cementite. So basically dia adalah perlite, cuma dia lebih halus. Exists when cooling rates are higher, stronger and more ductile than perlite, still at the same hardness level. So kelebihan ni ialah dia lebih halus, dan bila halus daripada perlite, apa akan jadi ialah stronger and more ductile. Dah lagi keras, lagi kuat, tetapi more ductile. So it's very good lah. Dia dua karakter yang bagus lah untuk ada dalam steel. So kenapa kita pentingkan sangat lah, sama ada dia boleh jadi bainite ke, dia boleh jadi martensite ke, spheroidite ke apa kan. So di sini adalah contoh mana kita tengok apa kesan apabila kita menghasilkan spheroidite,
apa kesan apabila kita hasilkan fine perlite ataupun coarse perlite. So dalam graf ni kita tunjuk composition carbon, composition cementite dan composition perlite kan. Untuk setiap satu ni kita dapati kalau anda kata ferrite dan perlite dia tinggi macam ni hardness dia, tapi spheroidite dia kurang sikit kan. So dia punya hardness untuk spheroidite tak berapa bagus lah berbanding dengan ferrite plus perlite, tetapi dia punya toughness spheroidite menang. Spheroidite lagi tinggi lah daripada ferrite dengan perlite ni. So untuk yang hardness lagi satu, kalau anda kata bandingkan antara fine dengan coarse, fine lagi tinggi berbanding dengan coarse. That's why kita kena tengok lah, adakah sentiasa kita nak spheroidite? Tak, kita tengok pada aplikasi. In certain cases mungkin perlulah untuk hasilkan spheroidite, maka contohnya toughness diperlukan kan. Maka toughness, you have to remember, dia ada ductility sikit dan dia juga ada baguslah dari segi strength kan. So ada certain things spheroidite diperlukan. Okay, apa pula hardenability? Kita sebut tadi, so ni satu lagi topik. So hardenability is the capability of an alloy to be hardened by heat treatment. It is a measure of the depth of hardness that can be obtained by heating and subsequent quenching. Most common test is Jomny hardenability test. So mereka dapati kalau anda kata kita buat rapid quenching, contohnya kan, kita masukkan steel kita di dalam air bila kita quench, kalau anda kata material tu besar, maka dia punya cooling rate daripada surface dia hingga ke dalam berbeza. Kalau anda kata dia nipis, katakanlah 2mm punya steel sheet, maka kita masukkan ke dalam air tu, kita boleh expect keseluruhannya akan cool dalam jangka cool rate yang sama lah. Cuma kalau anda kata material tu tebal kan, so kita boleh logically think kat luar tu cepatlah, sebab dia bersentuh dengan air kan, so dia cepatlah hilang haba tu. Tetapi dalam tu dia punya cooling rate dia perlahan kan? So mungkin kat luar dah sejuk, tapi yang dalam tu masih lagi panas. Dan biasa kita kalau makanan bersama, kadang kita nampak kat luar tu dah sejuk, kita makan kari pap tu, kentang tu masih lagi panas. Sama lah kesnya kan, sebabnya yang luar tu dapat hapuskan haba dengan mudah, tetapi dalam tu tak berapa. So macam mana kita nak kaji lah, dia ada banyak jenis steel dalam dunia ni, macam mana kita nak kaji dari segi perbezaan setiap bahagian di antara surface hingga ke dalam tu, apa perbezaan dia punya cooling rate tu, maka kita guna istilahnya Jomny hardenability test. Okay, the hardenability of steels depends primarily on the composition of the steel, the austenitic grain size, the structure of the steel before quenching, and the cooling rate. So 4 benda ni sangat penting lah dalam hardenability of steels. Okay, apa Jomny test ni? So kita ada satu rod, atas ni dia ada macam bentuk bulat lagi lah, dia macam bentuk T. So apa peranan dia? Kita ada lubang kat tengah ni, kita akan ubuh benda ni ke dalam ni supaya bila masuk ni, T ni akan menyebabkan dia tergantung macam ni lah kan. Bila tergantung, ni lah kan spesimen kita gantungkan dia, kita akan spray air daripada bawah. So kita panaskan keseluruhan ni pada satu heat kepada satu temperature. Bila kita keluarkan daripada furnace ataupun oven kita tu, kita letak spesimen kat sini dan kita terus spray dia dengan air. So daripada situ kita akan tahu bawah ni dia akan rapid cooling lah kan? Sebab terus dengan air kan, so dia akan sejuk cepat. Tapi bahagian atas ni dia akan hanya dengan udara, dalam ni lagi lah kan. So dia sekadar makin atas ni makin lambat lah dia punya cooling rate. So kita nak tengok perbezaan antara cooling rate yang laju dan juga yang makin kurang, makin lambat. Okay, so terhasil lah graf seperti ni kan. So bila dia tengok, kalau terlalu laju kita buat, kita akan dapati dia punya quenching dia, dia punya hardness dia tinggi bila laju dia punya cooling rate. Ni spesimen yang sama, kita serongkanlah ke tepi kan. Makin lama menjauhi yang bahagian air kan, air datang dari sini lah, tembak kat sini. Makin menjauhi air tu, makin lama makin rendah dia punya hardness. Sebab apa? Transformation di dalam material tersebut telah berubah. So kita tengok transformation dia, kalau kita kaji lah, kata kalau daripada sini kan, yang kat bahagian sini,
A ni rapid cooling, laju turun, turun. Dan dia tak sentuh langsung yang curve ni, menyebabkan dia akan tukar terus menjadi martensite. Bila menjadi martensite akan jadi keras. That's why hardness dia tinggi. Bila guna B pula, bahagian B ni jauh sikit daripada hujung tu, tapi dia masih lagi laju cooling. Bila laju cooling, kita dapati dia masih lagi hardness dia tinggi. Sebab apa hardness tinggi? Sebab bila kita trace back dalam continuous cooling diagram, dia akan jadi B ni bentuk macam ni lah. Daripada sini dia laju turun, tetapi dia tersentuh sikit kan, start line untuk jadi perlite, dia keluar balik, and then dia jadi martensite pula. So sebahagian dah jadi perlite dan yang selebihnya yang jadi martensite. C pula lagi turun hardness dia. Sebab apa? Sebabnya dia lalu starting line, waktu dia habis perlite tu. Start perlite, dia habis pada perlite, maka keseluruhannya adalah perlite. Walaupun lepas tu dia sentuh martensite ni, sebab dia dah sampai ke finishing line, maka perlite sajalah ada dalam dia. Bila ada perlite saja, maka logically dia akan ada di sini saja. Maksudnya dia punya hardness dia tak setinggi martensite. D pula kenapa kat sini? Sebabnya dia lambat. Dia punya cooling rate lambat. Dia akan lalu starting dengan finish, tetapi ini menjadi coarse. Coarse perlite ni menyebabkan dia lagi rendah dia punya hardness dia. Okay, annealing apa pula? Okay, so basically apa benda annealing ni? Untuk general term ni macam ni. Kalau anda kata kita terhasil bila kita buat kita punya rapid quenching contohnya, dan kita terhasil lah martensite. Lepas tu kita rasa tak nak lah martensite, kita nak reset balik microstructure tu. Apa kita buat? Kita naikkan dia temperature yang tinggi supaya dia boleh bertukar balik menjadi single phase, dan daripada single phase tu kita akan boleh buat balik lah. Okay, kita sekarang ni tak nak martensite, kita nak perlite pula. So kita boleh tukar. So nak ceritanya, kita boleh reset banyak kali sebenarnya untuk material seperti steel. Kalau kita tak puas hati kan, ataupun kita tak berapa tahulah dia punya proses macam mana microstructure asal, dan kita nak ubah dia kepada satu bentuk baru, maka kita boleh guna annealing. So annealing ni untuk steel, dan ini kita bincang tentang copper, saya tak bincang lah. Tapi untuk steel, kalau kita heated at A1 atau A3, maka lepas dia cool down slowly, dia akan tukar balik microstructure tu. Basically saya suka istilahkan annealing sebagai resetting process lah. Apa-apa microstructure yang terhasil dalam genggaman kita kan, material tu, walaupun pada room temperature microstructure martensite ke perlite ke dan sebagainya. Tapi kalau nak kata tiba-tiba kita nak tukar, kita nak dapatkan bainite lah contohnya, maka kita boleh reset ke lebih daripada A1 ataupun A3, dan kita slowly cool it down, ataupun kita buat cara kita lain untuk hasilkan satu microstructure yang berbeza lah. Ini yang istilahkan sebagai ada tiga lah basically istilah dalam annealing ni. Kita panggil sebagai spheroidizing, full annealing ataupun normalizing. Okay, so anything above this kita panggil sebagai normalizing. Untuk annealing pula ada area ni, dan dia ada spheroidizing bawah daripada A1. Okay, dia main dekat bahagian area ni lah, A1, ACM, A1, A3 dengan ACM. Kan, okay. Apa maksud normalizing? Heating within the austenitic region and then cooling it in still air. Some of the purpose for normalizing include to refine the grain structure, to increase the strength of the steel as compared to annealed steel, to reduce compositional segregation in casting or forgings. Basically kita nak mengubah microstructure menjadi lebih baik lah sebenarnya. Tak payah pening-pening lah untuk hafal maksud compositional segregation semua ni. Okay, to avoid excessive softness from annealing of steels cooling in still air. So basically kita nak hasilkan material tu yang lebih baik tu je lah. Okay, so apa akibat normalizing ni? Apabila kita buat quenching, macam saya sebut, dia akan menghasilkan martensite. Bila kita buat rapid cooling lah, basically kita akan menghasilkan martensite. So kalau anda kata kita nak kurangkan sikit lah kekerasan ataupun brittleness of the martensite, kita buat normalizing ni, kita naikkan sikit daripada
temperature A1 tadi ataupun A3, maka kita akan turunkan dia punya hardness tu sikit. Tapi dengan turunnya hardness tu, dia punya ductility dia akan lebih bagus. So dia is play on the property lah sebenarnya bila kita tambah haba ataupun kita cepat-cepat cool it down kan. Topik terakhir ialah berkenaan tempering. So what is tempering? It's a thermal treatment of steels generally done below 1330 degrees Fahrenheit, which is around 727 Celsius lah. And so below that. The purpose is to reduce brittleness caused by previous rapid cooling that created the martensite. Sama case kan, walaupun martensite ni bagus, dia keras, tapi dia adalah rapuh. So kita nak kurangkan kerapuhan tu. Strength, hardness or properties are reduced, but that toughness and ductility will improve. Dalam tempering ni ada beberapa jenis. Saya bagi slide ni untuk anda bacalah lebih lanjut berkenaan OS tempering. Ada MAR tempering, dia ada OS forming. So all of this is proses yang dijalankan untuk menghasilkan satu-satu property tu, basically menggunakan kita punya TTT diagram tadi kan, yang kita ada S-curve tadi di sebelah kanan. So menggunakan ni kita boleh hasilkan OS tempering, OS forming dan sebagainya lah. Okay, saya bagi kamu juga untuk go through ni, case hardening ni. So basically dia adalah untuk memberi kekerasan kepada luaran saja. So contohnya bila kita nak buat tukul kan, tukul tu mungkin yang paling penting kerasnya adalah di bahagian luar saja. Dalam tu kalau anda kata kita lembutkan dia, bagus juga sebab dia bagi sikit ductility kan. Dalam tu mungkin tak penting, dalam kepala tukul tu mungkin tak penting keras. Yang penting adalah di luar. So ni adalah istilahnya sebagai case hardening. Okay, so ada beberapa proses juga dalam ni. Tak perlu faham secara detail lah, tapi it's good to know lah kan. Contohnya carburizing, carbonitriding. So contoh gear pun sama juga kan. Dalam gear, dalaman kan, bahagian dalam gear tu mungkin tak perlu keras, tetapi bahagian yang gigi-gigi gear tu yang bersentuhan antara satu sama lain tu perlu keras. Maka kat bahagian situ saja kan, mungkin beberapa micron punya layer tu perlu kekerasan. Ni kita istilahkan sebagai surface hardening atau case hardening. Okay, so ada cyaniding, nitriding, boronizing, induction hardening dan sebagainya. Habis topik untuk hari ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan soalan tutorial pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.